Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sejahteralah hia, iaitu malam al-qadar, hatta sehingga matla' terbitnya al-fajar. Al-fajar adalah merujuk kepada fajar, maksudnya waktu subuh. Para ulama tafsir berbeza pandangan dalam memberi salamun. Apa makna malam al-qadar itu? Kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir, Al-Imam Ibn Katsir ada menukilkan satu ulasan daripada seorang tabi'in, iaitu Mujahid rahimahullah, mengatakan salamun dalam ayat itu yang pertama adalah merujuk kepada sejahtera daripada mendapat gangguan daripada para syaitan. Jadi sejahtera pertama apa? Malam al-qadar itu tiada gangguan, hasutan daripada para syaitan. Maksud sejahtera yang kedua adalah merujuk kepada tidak ada mana-mana penyakit yang berjangkit yang akan berlaku pada malam itu. Ulasan yang kedua ni ada sebenarnya dalam hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Nabi SAW pernah memberi pesanan. Dalam hadis ini Nabi mengatakan sesungguhnya dalam satu tahun akan ada satu malam yang malam itu Allah akan turunkan wabak. Tidaklah wabak itu melewati bekas yang tidak ditutup atau bencana air yang tidak diikat, melainkan wabak itu akan turun pada makanan atau bekas minuman yang tidak ditutup. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah berpesan, tutuplah bekas-bekas makanan, ikat kantung-kantung menyimpan air, kerana setiap tahun ada satu malam yang ketika itu Allah akan turunkan wabak, yang mana wabak itu akan jatuh, akan berada dalam bekas-bekas dan tempat-tempat air yang tidak ditutup. Hadis riwayat Muslim. Jadi sunnah Nabi, kalau ada mana-mana air yang masih nak diminum, maka kena tutup pada waktu malam. Kalau ada mana-mana bekas makanan yang dalam tu ada makanan yang nak dimakan lagi, maka setiap malam dan diminta kita tu tutup, kerana tidak tahu malam yang bilakah Allah akan turunkan wabak. Jadi wabak ni diturunkan pada waktu malam. Tetapi apabila berlakunya malam al-qadar, Allah akan memberikan kesejahteraan malam itu daripada mana-mana penyakit yang berjangkit. Itu pengertian kedua. Dalam tafsir Adwa'ul Bayan, Al-Imam Syanqiti mengatakan salam dekat ayat 5 tu sebenarnya adalah ucapan salam yang disampaikan oleh para malaikat kepada manusia pada malam itu. Jadi salam tu adalah ucapan salam daripada malaikat. Jadi para ulama yang membuat perkaitan dengan ayat yang keempat, sebab ayat yang keempat turun para malaikat dan Jibril di bumi, maka mereka buat apa? Mereka mengatakan salamun, ucapan salam. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada orang bagi salam, tak ada kat kanan, tak ada kat kiri, mungkin malaikat.
dan mungkin malam itu malam Al-Qadar. Ini hanya pendapat para ulama. Pendapat yang keempat mengatakan salam adalah merujuk kepada perintah yang Allah minta malaikat bawa, malaikat jalankan, yang pada ayat 4 tu min kulli amr. Jadi urusan yang malaikat bawa tu, urusan itu mengandungi salamun, iaitu kesejahteraan. Jadi ada 4 pengertian salamun pada ayat yang kelima. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Jalalain, dia menyebut tentang ucapan salam daripada para malaikat. Wallahu ta'ala a'lam. Tak dapat nak memilih antara 4 itu mana yang lebih rajih. Kemudian apa maksud hatta matla'il fajr, hingga terbit fajar, adalah merujuk malam Al-Qadar itu dia akan tamat apabila azan subuh. Apabila subuh masuk saja, maka akan naiklah kembali para malaikat. So malaikat ni dia bercahaya, malaikat ni cahaya. Adakah cahaya malaikat itu menyebabkan matahari yang keluar pada pagi itu tidak keluar cahayanya? Itu kita akan bincangkan pada membincangkan tanda-tanda malam itu adalah Al-Qadar. Daripada ayat yang kelima ni dapatlah kita keluarkan satu lagi ciri malam Al-Qadar, iaitu malam Al-Qadar adalah malam yang penuh kesejahteraan. Sebelum kita bincang pada pengajaran-pengajaran ayat, dan kita akan bincang pagi ni bila malam Al-Qadar itu, kita ulang kembali. Ada 5 ciri malam Al-Qadar. Apa tu malam Al-Qadar? Yang pertama, malam Al-Qadar adalah malam yang sangat agung. Kita dah bincangkan. Malam Al-Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkatan. Ada banyak faedah yang Allah nak bagi kepada manusia. Malam Al-Qadar adalah malam yang sempit. Kita dah berikan justifikasi apa maksud sempit. Malam Al-Qadar adalah malam perincian takdir untuk tempoh 1 tahun. Dan malam Al-Qadar yang kelima cirinya adalah malam yang salamun. So ada 5 ciri tentang malam Al-Qadar. Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 1 sampai ayat 5? Nombor 1, kita dapat belajar bahawasanya Allah ini dia Maha Agung. Sebab itu kita ada ulas mula-mula dulu. Surah Al-Qadar Allah banyak menggunakan kami. Jadi kalau Allah guna kami adalah merujuk kepada lita'zim, untuk mengagungkan dirinya. Pelajaran yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Allah, bukan daripada Nabi reka, tapi adalah daripada kalamullah. Pelajaran nombor 3, Al-Quran Allah turunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Pelajaran nombor 4, keagungan Al-Quran terselah pada penggunaan ganti nama. Sebab tu kita bincang ayat yang pertama dulu, Allah tak sebut kalimah Quran, tapi Allah menyebut kalimah kami telah menurunkannya. Nya kat situ tak perlu lagi untuk untuk diterangkan, kerana apabila sebut turun dari Allah, ia dikaitkan dengan Quran.
Okey, kemudian pelajaran yang ke-5, tapi saya pergi yang ke-7, tu tandanya puasa. Tercepat sikit. Sepatutnya yang ke-5. Okey, yang ke-5 kita dapat belajar kehadiran ramainya malaikat ke bumi pada malam Al-Qadar. Pelajaran yang ke-6, kemuliaan malaikat Jibril, kerana Allah sebut tentang Jibril itu secara khusus, dia memegang gelaran Ar-Ruh. Pelajaran yang ke-7, kita mendapati pergerakan para malaikat ini di bawah aturan Allah Azza wa Jalla, kerana mereka turun atas izin Allah. Pelajaran yang ke-7, perincian takdir manusia kepada para malaikat selama tempoh 1 tahun. Dan pelajaran yang ke-8, malam Al-Qadar merupakan malam yang paling sejahtera, dan pengajaran yang terakhir, permulaan berlakunya malam Al-Qadar apabila terbenamnya matahari. Maknanya waktu kita nak berbuka puasa tu, maghrib tu, itulah permulaan malam Al-Qadar, dan dia berakhir pada waktu kita dah tak boleh lagi nak sahur, iaitu maksudnya waktu subuh. Dan kita mulakan pagi ni mencari jawapan. Malam Al-Qadar yang 1 malam tu, bila sebenarnya ia akan datang? Yang pertama, mula-mula Nabi tahu malam bila secara spesifik, tetapi disebabkan beberapa peristiwa, Allah telah lupakan Nabi malam bila. Ia berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ni riwayat Bukhari. Kata Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW pernah keluar. Asalnya Nabi keluar tu, Nabi nak jumpa kami, Nabi nak bagi tahu bila malam Al-Qadar tu. Tetapi pada waktu itu ada 2 orang lelaki sedang bergaduh. Disebabkan pergaduhan itulah, sebab Nabi duk sibuk melaraikan sesi pergaduhan itu, Nabi cakap, aku ni sebenarnya jumpa kalian semua nak bagi tahu kamu tentang malam Al-Qadar, tetapi disebabkan si fulan dengan si fulan ni duk gaduh, maklumat tu diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan maklumat tu korang tak tahu, baik bagi kamu. Baik bagi kamu tu maksud dia apa? Moga-moga kamu usaha bersungguh-sungguh nak cari malam tu. Jadi kalau tuan-tuan tanya bila malam tu spesifik, enggak tahu pak. Okey, secara asalnya tak ditahu spesifik. Tetapi ada beberapa isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah nak bagi tahu kepada kita bila malam Al-Qadar itu, maka kita mulakan dengan mendapat jawapan 10 malam terakhir yang ada pada bulan Ramadan, maknanya minggu depan. Macam mana kita boleh katakan malam Al-Qadar itu berlaku pada 10 malam terakhir? Kita akan rujuk 2 hadis terlebih dahulu, yang mana hadis ini seperti
memberi isyarat kepada kita, itu kot yang Nabi nak sebutkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ni apabila masuk 10 akhir Ramadan, Nabi akan menghidupkan malamnya. Nabi kejutkan ahli keluarganya, dan Nabi akan wasyadda mi'zar, Nabi akan ketatkan kain sarungnya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dia ada dua maksud. Maksud pertama, Nabi memang nak fokus untuk ibadat. Yang kedua, Nabi tidak mahu untuk bersama dengan para isterinya. Hadis yang kedua, riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW ni dia punya sungguh-sungguh beribadat 10 akhir Ramadan tu, nampak lebih kesungguhan itu pada bulan, pada selain daripada 10 hari yang hujung. Dia terbalik dengan kita. Kita awal-awal sungguh penuh masjid. Hujung tuan-tuan tahu jawapannya. Tetapi Nabi SAW lagi ke hujung, lagi dia kuat untuk dia beribadat. Kenapa Nabi buat macam tu? Mesti ada sesuatu yang Nabi nak kejar. Mesti ada sesuatu yang Nabi nak dapatkan. Kemudian kita terus kepada perbahasan 10 malam terakhir tetapi yang ganjil. Kita masuk sikit, nanti kita kupas lagi pada minggu yang berikutnya. Okey, kita ambil, ada lagi 1 minit setengah. Kita ambil hadis pertama dulu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, taharrau, carilah malam al-qadar pada 10 malam terakhir yang ganjil. Nabi kata 10 malam terakhir yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Bila yang ganjil tu? Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi ada menerangkan yang ganjil tu bila. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, carilah malam al-qadar pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Nabi kata fi tasi'atin tabqa, pada 9 malam yang berbaki. Maknanya 9 berbaki tu maksudnya malam yang ke-21. Nabi kata cari malam al-qadar itu pada sabi'atin tabqa, pada 7 malam yang masih berbaki. Maknanya malam 23. Nabi kata fi khamisatin tabqa, pada malam 5 yang masih berbaki. Maknanya malam yang ke 25. Mana satu ni? Okey, ni hadis ini memberikan kita panduan apa yang kita faham ganjil tu. Betul lah yang Nabi sebut tu lah. Kan ganjil tu mesti nombor ganjil lah. Okay, Nabi terang 9, Nabi terang 7, Nabi terang 5. Okay. Last kali penutup dia untuk sesi pagi ni, saya nukilkan ulasan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar ni setelah diambil hadis Bukhari tu dia kata judul bab di atas. Judul bab tu maksudnya
hadis riwayat Bukhari ni, Imam Bukhari dia tulis bawah tu tajuk dia bab mencari malam al-qadar pada 10 malam yang ganjil lah. Itu dipanggil judul bab tu. Okey, Imam Ibn Hajar kata apa? Judul bab di atas menunjukkan kuatnya pendapat yang mengatakan malam al-qadar itu hanya berlaku pada bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir, lebih lagi malam-malam yang ganjil. Okey, banyak sangat malam ganjil ni. So mana satu? Minggu depan kita akan kecilkan lagi. Daripada 10 kita akan turun kepada 7. Lepas tu kita akan turun lagi, InsyaAllah. Tapi kena minggu depan lah. Waktu pun dah 22 minit. Mohon ampun terlebih 2 minit, InsyaAllah. Minggu depan, disebabkan mana Al-Qadar nak datang, saya akan sediakan nota ini untuk tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah, moga-moga nota tu dapat diserahkan pada malam Al-Qadar, InsyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.